Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi yang lembab hujan malam tadi kot, basah. Okey, musim-musim hujan ni, dah musim hujan sekarang. Musim-musim hujan ni rumput tumbuh memang cepat. Okey, yang paling baik ialah kita mula menanam. So, saya bercadang untuk menanam. Dah korek lubang. Penat juga. Okey. So lubang ni saya letak satu pokok durian sini . So jarak sini dengan sana lebih kurang berapa meter sini dengan sana tu. Lebih kurang 20 meter kot. Entah. Tak tahu dah. Tapi bolehlah lebih kurang. Kalau nak ikutkan jarak dia sepatutnya lebih jauh. Di sana ada satu lagi pokok durian. Sana ada satu lagi pokok durian. So saya selalu buat jarak 25 meter. Sana cuma yang sini saya rasa dekat sikit lah. Yang ni tak apalah, boleh. Kita tanam je. Kita pastikan dia tumbuh tak cukup tinggi, rendah dan merendang, insya-Allah. Okey, nak tanam pokok apa ni? Okey, sebelum tanam, ni proses kobonden. Kobonden punya proses kerja lah. Mungkin tak sama dengan tempat lain. Lepas kita korek-korek, kita bertemu dengan benda-benda macam ni. Ni tak boleh simpan dalam tanah ni. Kalau simpan dalam tanah ni, maka kita panggil lah dia punya penghuni yang baru. Ni akan panggil anak-anak. So ini kita tolak tepi lah. Okey, buang aja. Nanti bersihkan. So bukan tanam terus. Tu. Saya kena ambil tanah. Tanah tak cukup. Okey, kena ambil tanah. Masukkan tanah lain dalam ni. Okey, masukkan tanah lain dalam ni sehinggalah dia agak membusuk. Rasanya berapa kita sorong? Mungkin 3 atau 4 kita sorong. Tengoklah hari ni takat mana saya boleh buat. Kalau tak ada air saya stop lah kan. Kita pun tak boleh nak strict sangat. Sekarang tergolek seorang-seorang. Jadi kita buat setakat mana boleh. Tak boleh hari ni, tak siap, kita sambung hari lain. Okey, itu antara tujuan mengapa bahagian-bahagian yang kita cangkul ni, bahagian-bahagian yang ni saya kumpulkan supaya dapat dijadikan kompos. Kembali balik kepada tanah. Dan kita akan gunakan dia jugalah balik kepada pokok tu semula. InsyaAllah. Tapi itu bukan proses 1-2 hari. Ambil masa yang lama lah. Jadi cangkul-cangkul ni nanti saya akan kutip lah. Dia reput sikit, saya start lah operasi kutip dan nak buat kompos. Hari ni saya nak angkut tanah, insyaAllah. Kat bawah sana ada tanah sikit. Lepas tu tanah tu nanti kita akan gaulkan lah dengan poradan, dengan dolomite dan juga penggalak akar sebagainya supaya tak ada masalah. Okey, jom. Okey. Batu-batu yang tadi saya kutip, saya bubur sini Kemudian tanah dalam ni dah tak ada lah, kita dah limited. So saya ambil di lereng-lereng ni, sini sampai sana. Berperingkat lah. Bubuhkan dalam ni, bawa naik ke atas. Saya korek sini tadi, ada anak-anak. So, dalam ni ada anak-anak. Jadi nanti kita bubur puradan. Gaul lah dia dulu. Dan saya tak terus tanam lah. Memang kita biarkan dulu. Biarlah puradan mainkan fungsi dia untuk penghapusan etnik anak-anak dalam tu, ataupun mana-mana serangga yang lain yang ada dalam tu yang boleh merosakkan pokok yang bakal kita tanam. So ini kawasan pisang. Masih belum sempat diterangkan. Tak apa. Semak sikit-sikit. Bila naik nanti kita terangkan, InsyaAllah. Mudah-mudahan semua dipermudahkan. Jom kita angkut bawa naik ke atas. Okey. Ini proses yang kita buat sebelum tanah ni digunakan. Ini antara campuran yang saya bubuh besar. Besar kan dia.
Tanah ni tanah yang diambil ada anai-anai. Tapi saya proses dululah. Saya belum bubuh lagi dolomite dengan puradan. Nak bubuh kat tanah nanti baru saya bubuh dolomite dan puradan. Jadi ini tanah saya campur pasir dengan ni tanah hitam ni Saya beli je ni. Satu beg tu RM12. Kita tak ada, kena belilah. Itu yang saya buat kompos. Sekarang ni saya menggaulkan dia. Mana yang perlu saya buang lah. Okey. Bagi dia sebati dulu satu persatu berperingkat. Okey. Tujuan ni nak membuanglah hampas-hampas yang tak sepatutnya berada dalam tanah. Contohnya anak-anak kayu yang mungkin ada lah. Okey. Ini yang tak berkenaan saya buang je. Tadi masa saya ambil tanah ni terkorek terkorek satu longgokan anak-anak. Dah terlepas dalam ni. Tak sempat dia selesai kan. Tapi ni sebahagian cara. Ini cara komodan pulihkan tanah. Sebelum kita guna tanah yang diambil, tanah ni dalam kawasan ni juga. Tapi ada ketikanya tanah tu ada kandungan anak-anak. Sebab ada tapak ni asalnya tapak pokok getah. Jadi memang banyak anak-anak. Okey. Saya tak ada pilihan lah, saya kena buat juga. Jadi kita guna cara bijak lah, proses dia sikit-sikit. Ni benda-benda macam ni saya tak simpan buang lah. Sebab dia juga boleh memanggil pengumpulan semula anak-anak. Dah setakat daun tak ada masalah. Okey. Ni dah. Anak-anak ni. Sekarang tadi Okey, tak cukup ni. Tanah hitam ni. Kita tambah lagi lah. Apa yang tuan-tuan nampak ni? Satu kita sorong Saya perlu buat ni sekurang-kurangnya 3 atau 4 lah sebaiknya. Kan? 4 kita sorong. Tapi tak apalah. Tak boleh buat sekaligus 4. Satu hari satu kita sorong pun okey. Berpadan dengan tenaga usia yang kita ada kan. Jadi kita kena beringat juga. Lebih perah tenaga kita kan bahaya juga. Kesihatan kena jaga. Sebahagian exercise. Tapi ni exercise yang heavy ni. Berkebun ni tak adalah dia anggap macam exercise, tapi kerja lah. Kan? 2 in 1 lah. 2 dalam 1.
anak-anak muda kita jarang. Ramai yang tak suka buat kerja-kerja ni lah. Tapi kalau dia nak buat, okey lah kan, tak ada masalah. Tak semua lah, tapi kebanyakan tak ramai yang suka. Sebab bagaimanapun ada juga anak muda yang suka buat dan berjaya dalam dunia pertanian. Kebanyakan yang sini-sini lah yang buat kan. Tapi tak apalah, itu lumrah. Tunggulah yang muda-muda tu meningkat dewasa sikit, insya-Allah dia akan buat juga. Bila nampak kelebihan pertanian. Okey, campuran 3 ni tanah campur pasir campur dengan tanah hitam ni, tanah hitam, tanah bakar ni. Tanah yang saya beli ni 3 macam. Okey, dah siap. Yang ni 2 kita buat di sana. Jom, baru satu kita sorong. Let's go. Kita gerak terus sampai sana. Okey. Ini puradan. Saya bubur siap-siap berkeliling dengan ni. Dan dalam ni. Okey, yang ni saya gaulkan. Ini dolomite. Kalau dulu saya gunakan air cecair Temifos. Jadi hari ini saya tak guna cecair Temifos. Saya gunakan ni. Puradan Saya ambil sikit. Nanti saya gaul-gaul. Okey, saya guna puradan. Gaulkan. Campur dolomite. Taburlah dalam ni. Lubang saya dah gali. Tak adalah dalam. Lebih kurang sekaki lebih je. Kaki setengah. Lebar lebih kurang 2 kaki. Okey. Sebab saya nak dia membusuk. Dah membusuk baru saya tanam. Saya bukan tanam dalam tanah tu So yang ni sebagai tapak asas je lah. Okey, dah sudah. Kita gaulkan lagi. Dia gini. Dolomite tadi. Okey tuan-tuan.
Saya buat ni. Ni cara saya tuan-tuan. Kalau rasa tak betul, tak sesuai, jangan ikut. Tapi kalau nak ikut terpulang lah. Tidak ada siapa yang nak paksa. Saya tak ada cikgu. Tapi saya buat berdasarkan apa yang saya tahu, apa yang saya lihat dan apa yang orang dah buat. Cuma bezalah. Beza dari segi cara pengolahan. Itu je. Okey, sumber tanah tak sama. Ada orang dia ambil tanah, beli tanah berlori-lori, ada beli tanah lori tu dia proses. Saya daripada tanah ni juga. Tanah ni dulu tinggi, saya rendahkan. Orang kata tanah kau subur, boleh lah, tak ada. Ni tanah potong. Kan? Dipulihkan, diproses. Okey? Supaya dia menjadi subur lah sikit, dapat digunakan. Okey, untuk kita juga. Dan di mana yang tak okey, yang keras, saya buat macam ni lah. Yang dah keras, dah kematu, apa pilihan yang ada? Memang kita kena buat. Kalau tak buat, okey juga, boleh. Tapi kita back to basic lah. Balik pada zaman tok nenek dulu, mana ada pakai benda-benda ni. Kan? Jadi adalah sedikit perkembangan, pengetahuan. Saya manfaatkanlah. Kalau tengok ni, penuh lah. Satu lubang ni, satu kita sorong. Boleh tanam. Tapi saya belum tanam. Saya nak lagi 3 kita sorong sebenarnya. Tapi dapat lagi 2 pun okey lah. Yang ketiga tu nanti, yang keempat tu nanti saya tambahlah slow-slow. Dia macam tu. Tu pun sama. Tu baru 2 kita sorong. So yang ni saya penuhkan. Okey, kenapa nak campur pasir? Untuk membolehkan tanah ni ada rongga lah. Peroi dia sedikit. Kalau tidak, terlampau padat. Dia ni dah sedia padat, kan? Jadi kita buat macam ni. Campurkan sikit supaya pokok dapat tumbuh steady lah. Akar pokok tu, yang penting kita nak jaga akar pokok. Akar pokok tu kalau tak sihat, pokok pun jadi tak sihat. So inilah situasi di Kobonden. Kita buat tambah sikit-sikit. Yang putih ni dolomite. Puradan ni agak banyak juga saya bunuh ni. Tapi tak adalah banyak. Setiap kali ini je saya buatlah sikit dalam satu sudu je. Lepas tu saya gaulkan supaya ada kesebatian. Dan pastikan di mana-mana bahagian ada kandungan puradan tu. Dan bila semut ke, serangga apa, anai-anai ke, cubalah nak main-main dengan puradan ni. Dapatlah hadiah dia. Dan dia akan bawa ke seluruh koloni. InsyaAllah, mudah-mudahan pokok selamat. Okey, dah sudah. Beres. Tuang aje lah. Dapatlah tinggi sikit daripada permukaan tanah. Tapi saya nak dia tinggi ni lah. Busuk ni tak besar. Sebaiknya sampai situ. Tapi dapat sampai setakat ni pun okey lah, InsyaAllah. Yang
Yang penting akar dia boleh lepas ke bawah. Itu kita buat. Okey. Saya biarkan dulu. Saya tak cari dah tak tambah. Biarlah dulu. Mungkin dari okey. Hari ni hari Khamis. Kok dah penat. Jadilah perlahan berperingkat. Slow, biar ada pergerakan. Jangan tak ada bergerak langsung. Hari Sabtu saya datang, saya tambah lagi. InsyaAllah ada rezeki berperingkat. Sabtu, Selasa, Khamis, Sabtu, Selasa dan berselang-selang. Lama penuh lah kan. Menjelang tu dia dah ada keserasian, baru kita tanam. Salam dari Komandan.